TV KPM. Yes, Assalamualaikum. Selamat datang ke Sembang Aktif bersama dengan saya bekas pemain bola keranjang pada tahun 2000 berapa ya. Saya Akmal Nazri. Di sinilah kita akan bersama dengan orang-orang yang hebat untuk membincangkan topik-topik yang cukup menarik. Baik, untuk topik kali ini kita ingin bercakap macam saya cakap tadi kan, sukan bola keranjang. Ni kenapa ni? Kenapa sukan bola keranjang ni Akmal? Yang mana kali ini kita nak membincangkan mengenai sukan bola keranjang di sekolah berasrama penuh. Saya pasti murid-murid yang bersekolah di SBP Sukan Berasrama Penuh ni mesti dah tak sabar-sabar kan. Kenapa? Apa jadi? Sabar-sabar kerana saya nak memperkenalkan untuk episod ini kita bersama dengan 3 orang panel yang mana kita akan bersama dengan yang berusaha Encik Anan bin Baharudin selaku Timbalan Pengarah Sektor Pembangunan Murid dan Kepimpinan Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh Kementerian Pendidikan Malaysia. Ini dia bersama dengan saya. Orang kuat katanya sekampungan temannya. Ya, kita orang Perak. Orang Perak dah keluar Perak ya. Dan kita juga sebenarnya kejap lagi akan bersama dengan 2 orang panel juga. Antaranya kita ada wakil alumni SBP iaitu Encik Abdul Muttalib bin Zulkarnain yang mana beliau ini merupakan Presiden X Sharks Basketball Club yang merupakan alumni Sekolah Menengah Sains Dungun. Dan kita juga ini dia katanya cukup hebat juga dah 50 tahun ni dalam sukan bola keranjang di Sekolah Berasrama Penuh. Beliau juga merupakan seorang jurulatih ya. Iaitu kita ada Encik Liu Yong Chun selaku pengerusi Jawatan Kuasa Pembangunan Bola Keranjang Bukan Cina dan pengerusi Jawatan Kuasa Penganjur Piala Maba 2022. Tapi sekarang ini di segmen pembukaan ini saya nak bersama dulu dengan Encik Anan kita. Apa khabar Encik Anan? Okey, sihat? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat sebab kejap lagi saya nak kena belanja orang kan. Jadi saya kena sihat lah. Baik Encik Anan, kalau kita nak bercakap mengenai sukan bola keranjang di Sekolah Berasrama Penuh ataupun lebih mudah kita panggil SBP lah kan. Jadi mungkin Encik Anan boleh ceritakan dulu sedikit latar belakang dan juga sejarah sukan-sukan serta jenis sukan yang dipertandingkan di Sekolah Berasrama Penuh. Sebab macam saya sekolah harian kan. Mungkin ramai nak tahu sebenarnya apakah antara jenis-jenis sukan yang ada di SBP. Silakan Encik Anan. Terima kasih saudara Akmal. Seperti yang kita semua sedia maklum, di sekolah ada 2 komponen utama, akademik dan juga co-curriculum. Betul. Okey, dalam co-curriculum tu antara yang pentingnya ialah sukan dan permainan. Jadi di sekolah asrama penuh memang telah dibangunkan banyak kemudahan-kemudahan untuk sukan dan beriadah. Pelbagai jenis sukan dan semuanya sekolah masuk bertanding di peringkat daerah. Tetapi di peringkat kebangsaan, SBP ataupun BP, SBP Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh telah memulakan beberapa tahun pertandingan dalam 6 sukan utama. Iaitu rugby. Rugby ini dalam 7 sebelah, 10 sebelah, 15 sebelah. Bahkan baru-baru ini pun dah touch rugby untuk pelajar-pelajar perempuan. Selain daripada rugby, kita ada hoki, kita ada kriket, kita ada memanah, ada juga bola jaring dan tak kurang pentingnya bola keranjang, apa yang kita nak bincangkan hari ini. Jadi mungkin saya tahu juga kenapa bola keranjang ini merupakan salah satu sukan yang dijadikan salah satu sukan utama di SBP. Sebab kita tahulah kalau sebut saja sukan di kalangan murid-murid ni kan, bola, hoki, rugby, bola, hoki, rugby. Tapi bola keranjang ni saya pun sebenarnya agak terkejut. Mungkin sebab dah lama tinggalkan zaman persekolahan lah kan. Jadi mungkin Cik Adam boleh ceritakan juga kenapa sukan bola keranjang dah menjadikan salah satu sukan utama di SBP ni. Okey, baik. Kita kena melihat dari segi sejarah dulu ya. Mungkin panjang juga jawapan ni. Baik, sekolah asrama penuh telah mula ditubuhkan sejak 1905. Lama dah. Sehingga 1974 apabila kejohanan bola keranjang yang pertama telah diadakan, baru wujud 9 sekolah asrama penuh yang dikirakan dah mantap, established. Dan baru sahaja dibina 10 lagi sekolah menengah sains di setiap negeri. Jadi kita ada 9 dan 10. Pada 1974, ketika itu Ketua Pengarah
pelajaran Malaysia ialah yang berusaha Dr. Hamdan Sheikh Tahir. Okey. Mungkin dengan idea beliau dimulakan pertandingan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris serta pertandingan pertama antara sekolah-sekolah berasrama penuh untuk bola keranjang lelaki 1974. 1974 negara kita dah memang capai taraf dunia dalam hoki, badminton dan bola sepak pun kita di rantau Asia ni memang hebat. Tetapi bola keranjang yang dipilih oleh Kementerian Pelajaran ketika itu. Mengapa? Mungkin difikirkan pada ketika itu majoriti murid-murid dalam sekolah berasrama penuh adalah murid-murid Melayu. Dan permainan bola keranjang ini tidak popular langsung di kalangan mereka. Ya, betul. Bahkan ada yang kali pertama menyentuh bola keranjang apabila masuk ke sekolah. Ada. Bola rugby pun tak pernah yang kenal kan. Yelah, mungkin sebab bola sepak. Ya, bola sepak aja kan. Jadi bola keranjang dipilih kerana ia adalah dilihat sebagai satu alat perpaduan. Untuk mengenengahkan murid-murid Melayu ni ke dalam satu arena, satu bidang yang dipelopori, yang menjadi satu bidang utama murid-murid bangsa lain. Jadi di situ mulalah satu pergerakan untuk diwujudkan perpaduan, toleransi, kerjasama dan sebagainya. Dan juga mengeratkan silaturahim secara langsung kan. Jadi itulah dia. Itulah dia konsep dan juga mengapa bola keranjang ini dipilih. Bukannya permainan-permainan lain yang lebih popular ketika itu. Baru saya tahu. Tapi mungkin saya nak tanya juga kan kepada Encik Adnan selaku sebagai bekas pengetua di SBP. Kan Encik Adnan kan. Boleh kongsikan antara peranan pentadbir dan pengurusan sekolah dalam sukan-sukan di sekolah berasrama penuh ini dan juga khususnya untuk sukan bola keranjang ni Encik Adnan. Saya pasti banyak Encik Adnan nak kongsikan, betul? Ya, Mal. Ni mengimbau balik zaman persekolahan saya. Tuan bila tu SPM tu? SPM 79. 79. Jadi kalau umur sekarang nantilah kita kira-kira. Kita biarlah kita punya penonton buat dia punya perkiraan. Baik, saya pun kebetulan produk SBP juga. Saya masuk ke MSKK pada tahun 75. Tingkatan 1. 74 dah mula tadi pertandingan disebutkan tadi tu kan. MSKK pada ketika itu kalau tak silap saya menawarkan sampai 11 permainan. 11 permainan untuk rekreasi. Antaranya bola keranjang lah. Tetapi saya tidak dapat memilih bola keranjang kerana banyak sangat pilihan. Permainan utama saya di sekolah secara umum je lah. Bola sepak, bola tampar, kriket. Tetapi saya kembali ke MSKK sebagai guru dan seterusnya menjadi setiausaha sukan dan juga penolong kanan co-curriculum. Di situlah saya mula memberikan penekanan kepada permainan-permainan dan kegiatan co-akademik yang utama. Kemudian saya kembali sebagai pengetua untuk hampir 10 tahun. Kebetulan rumah dalam kawasan sekolah dan juga buat gelanggang bola keranjang pun tak jauh daripada rumah. Satu tabiat saya sebelah petang ialah saya buatlah satu pusingan untuk memastikan murid-murid kembali ke asrama untuk bersiap sedia untuk maghrib. Jadi saya selalu singgah di gelanggang bola keranjang, satu untuk mengetahui perkembangan terkini daripada jurulatih dan satu lagi untuk memberikan signal kepada murid-murid masa telah tiba untuk balik ke asrama untuk mandi. Jadi begitulah. Dan saya rasa keberadaan mana-mana pengurusan sekolah sekalipun, sama ada pengetua, penolong kanan, bila berada di gelanggang, di padang bersama-sama murid, ini memberikan mereka inspirasi. Mereka tahu yang usaha kederat mereka itu dihargai oleh pihak sekolah. Dan lebih mudah kalau ada apa-apa perancangan, apa-apa peruntukan yang diperlukan, saluran komunikasi itu menjadi semakin mudah dan rapat.
Jadi saya rasa di situlah peranan pentadbir untuk memastikan kelangsungan kegiatan-kegiatan sukan ini dan juga untuk yang pentingnya membina jati diri murid. Bukan saja dari segi dia nak membangunkan dia punya semangat kesukanan, tetapi juga menghormati antara murid dan juga juga guru, sesama murid juga, senior dan junior. Itu. Tapi betul apa yang Cik Nan katakan tadi. Sebenarnya murid-murid sukan ni kan, ataupun mungkin lebih mesra orang kata budak-budak sukan ni, dia apabila rapat dengan guru-guru pentadbir dan secara tidak langsung juga menyokong diorang punya sukan kan, ini memberikan satu impak yang positif kepada murid dan juga sekolah. Betul Cik Nan? Betul. Supaya bila mereka pergi bertanding apa, diorang akan rasa okey, saya nak main untuk sekolah, saya nak main untuk Cikgu Anan yang setiap petang dia datang dekat saya, dia tanya saya punya khabar sihat ke tak sihat. Itu memberikan satu orang kata moral punya positif. Betul Cik Nan? Betul. Ya. Dan kalau boleh saya tambah. Kita semua tahu di sekolah asrama penuh ini bidang akademik tu penting, sangat penting. Jadi bila kita dah ada rapport, hubungan baik antara pengurusan sekolah dan juga murid-murid ni, bila kita nak berpesan kepada mereka untuk jangan lupakan akademik, dia menjadi lebih mudah. Betul tu. Sukan-sukan juga, akademik pun penting juga. Betul Cik Nan? Okey, kita nak berhenti rehat. Selepas ini kita akan bersama dengan panel seterusnya, iaitu Encik Abdul Muttalib. Nak tahu siapakah beliau ni, dan dia ni katanya memang cukup tinggi, 195 cm. Betul ke? Betul tak betul? Selepas ini dalam Sembang Aktif. Alright, masih lagi menyaksikan Sembang Aktif bersama dengan saya, Akmal Nazri. Saya pasti murid-murid semua dah tak sabar-sabar kan? Abang Akmal, betul ke tinggi tetamu kita yang seterusnya 195 cm? Atau cuba tengok sikit. Inilah dia yang saya masukkan itu. Iaitu Encik Abdul Muttalib bin Zulkarnain, Presiden X Sharks Basketball Club, alumni Sekolah Menengah Sains Dungo. Ini dia duduk, memanglah tak nampak. Kalau dia diri, nampaklah 180 cm itu. Tolak 15 cm. Tolak 15 cm tadi. Baik, Cik Muttalib kan, kalau kita tahu penubuhan sekolah berasrama penuh dah orang kata dah sampai nak dekat 5 dekad, 50 tahun dah kan. Jadi saya pasti SBP ni telah melahirkan ramai pemain-pemain bola keranjang yang cukup-cukup hebat. Antaranya kita ada Akmal Nazri dan Akmal Nazri kan. Jadi mungkin Cik Muttalib boleh kongsikanlah kan antara penglibatan pengikut ataupun follower bola keranjang ini daripada keluarga alumni SBP, sebab kita tahu Encik Muttalib pun merupakan salah satu alumni kan di Sekolah Menengah Sains Dungun, betul? Betul. Ya, jadi mungkin boleh ceritakan sedikit. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Amal. Sudah tentunya ramai. Kalau kita lihat IG kami sendiri, Huput yang kami bina untuk komuniti SBP punya basketballers pun dah mencecah 2,000 orang. Pelajar SBP kita produce 1,500 pemain setiap tahun. Kalau kita ambil 48 tahun berapa lama SBP dah menjalankan pembangunan ni, we have almost 70,000 players at this current moment. 70,000 untuk setakat ini yang dah bermain bola keranjang. So the beauty of internet pula sekarang ni, media internet sekarang laju, lebih mudah untuk didapati konten dan sebagainya. Jadi pelajar-pelajar SBP, bekas pelajar SBP ni, dia akan memfollow rapat tentang perkembangan NBA dan juga liga-liga tempatan. Baru-baru ni juga kami baru habis berlangsung Liga Hut Alumni SBP kali yang keempat. Which is dah berlangsung daripada September 2022 hingga ke Disember 2022. Jadi berikutan pandemik, dah 2 tahun ini tak dapat dilangsungkan. Dan di-continue tahun ni. Tapi positive way, 12 pasukan bertambah. Which is siri sebelum ni 16 pasukan. Pada siri ini 28 pasukan alumni SBP telah bertanding. Which is 40%, 40% daripada alumni-alumni yang lain. Bagi kami itulah satu orang cakap komitmen dan penlibatan alumni SBP yang orang kata kita ni tak berapa pandai main basketball, tapi sejak pembangunan sukan bola keranjang di SBP ni, itulah pentas yang kami sediakan untuk alumni-alumni bersama, bukan saja untuk persaingan tetapi untuk memupuk budaya toleransi sesama komuniti kami.
Ni walaupun orang kata dah habis sekolah pun, Betul. masih lagi berjumpa, masih lagi bersama-sama dan bermain bola keranjang itu kan. Ya, jadi kami sasarkan tahun hadapan insya-Allah akan meningkat ke 32 pasukan dan juga penampilan pasukan wanita. Kerana yang 28 pasukan 28 tu hanya untuk laki-laki sahaja. Oi, Ya. hebat Wah. Okey, tapi kalau kita nak cakap mengenai daripada Encik Muttalib punya bahagian sendiri kan sebagai alumni kan. Apa peranan yang dimainkan oleh alumni sendiri dalam melestarikan bola keranjang, sama ada di dalam SBP ataupun di luar SBP ni, Encik Muttalib? Ya. Sudah tentunya tadi Encik Ana pun ada kongsikan kenaan tentang komitmen dari bahagian SBP dah mengajar kami sukan bola keranjang ni sejak daripada tahun 1974. Betul. Jadi di SBP peranan alumni yang pertama kami bersama-sama dengan bahagian sukan bola keranjang di sekolah untuk mempersiapkan pasukan sekolah tersebut untuk menghadapi perlawanan-perlawanan di masa akan datang. So komitmen daripada alumni is basically kita bantu jurulatih ataupun memberi sumbangan RM1. Okey. Tapi kalau saya nak namakan terlalu panjanglah alumni yang terlibat dalam pembangunan sukan bola keranjang ni, contoh macam Eksyak sendiri, Mkoba, Sedara, Staroba, Asas, Eksas, Ashura. Jadi semua alumni-alumni ini mereka setiap tahun menjalankan klinik bola keranjang untuk pelajar-pelajar baru. Setiap tahun? Setiap tahun, which is yang terbuka kepada pelajar tingkatan 1, tingkatan 2 dan tingkatan 4. Seperti mana yang panel 1 bagi tahu tadi, memang saya sendiri masa di sekolah asrama tu tak pernah tengok gelanggang bola keranjang, tak pernah tengok bola keranjang itself. Maksudnya kat sini apa yang tadi Cik Naga ada berkata ada seorang murid tak pernah nampak bola keranjang tu, Cik Muttalib lah. Saya pun memang tak pernah nampak dulu. Kan? Jadi saya mula bermain bola keranjang form 2. Itu pun tingkatan tak 2 ada tingkatan 2. Tiada alumni yang datang. Jadi sekarang ni especially alumni sekarang lebih aktif untuk bergiat datang kembali ke alma mater mereka, menyumbang bukan saja dari segi kepakaran diorang, experience tetapi juga memberi sumbangan RM1. Jadi antara alumni-alumni juga dia di luar SBP, mereka juga bergiat aktif untuk komuniti bukan Melayu. Betul. Which is mereka mengadakan pertandingan, penggerak Liga Bola Keranjang Super di Malaysia juga adalah digerakkan oleh alumni SBP. Jadi inilah satu aktiviti yang kami jalankan di luar, bukan sahaja tertumpu kepada SBP tetapi sebagai komuniti SBP itself di luar, kami juga aktif menyertai beberapa pertandingan lokal sehinggalah gerakan ni satu Malaysia sampai Sakoba adalah Sains Kuching All Boys Association. Mereka tu dah pelajar-pelajar alumni SMS Sains Kuching. Amat aktif dia bertanding di Kuching dan juga di kebahagiaan Borneo. Wah, kita nampak pihak alumni sendiri memang telah banyak perancangan kan untuk murid-murid yang bersekolah di SBP mengenai sukan bola keranjang ini. Tapi mungkin saya nak tahu lagi apa antara perancangan ataupun penglibatan lagi daripada pihak alumni yang mana secara tidak langsung merancangkan lagi sukan bola keranjang ini di SBP mahupun di Malaysia. Mungkin katanya nak bawa Michael Jordan satu hari nanti. Betul ke? Yes, dreams kalau bisa datang tu kan. Tapi sebenarnya bola keranjang ni terdiri daripada 3 komponen yang utamalah untuk menjayakan satu-satu perlawanan. Which is komponen pertama adalah pasukan, iaitu terdiri daripada pemain, jurulatih dan juga pengurus. Komponen kedua adalah kelengkapan gelanggang itself, iaitu gelanggang dan pemarkahan, sistem pemarkahan. Yang ketiga adalah kepengadilan. Jadi kita dah maklum sejak awal lagi SBP dah menyediakan komponen yang pertama dan komponen yang kedua. Tetapi dari segi alumni sendiri disebabkan penambahan, jadi setiap tahun penambahan player yang ada bermain bola keranjang, pengetahuan tentang bola keranjang. Jadi di pihak kami ingin mensasarkan nombor satu adalah meningkatkan penglibatan alumni dalam kepengadilan. Jadi di pihak kami sendiri, sebab kami juga membantu menganjurkan kejohanan bola keranjang SBP, so kami turun untuk mengajar pelajar-pelajar, murid-murid SBP untuk menjadi pegawai meja, table officials. Jadi kami dah latih dalam 1,200 pelajar sejak 2018. Dan lepas dilatih, mereka terus ditugaskan di lapangan. Terus dapat exposure dalam games kebangsaan, games peringkat zon. Dan mereka successfully cemerlang dalam menjalankan tugas-tugas tersebut. Ini maksudnya habis mereka bersekolah di SBP tu dapat pekerjaan? Masih bersekolah. Dia masih bersekolah tingkatan 3, tingkatan 4.
Jadi kami latih dia untuk menjadi pegawai meja. Pegawai meja ada 4 role di satu-satu perlawanan. Jadi kami latih mereka dan mereka terus boleh perform tugasan mereka ketika kejohanan yang real tengah berlangsung. Di usia yang muda sebenarnya. Ya, tingkatan 3 dan tingkatan 4. Cuma pada ketika ini apa yang kami sebagai alumni yang perlu memberi dokongan kepada SBP adalah satu ruang yang terbuka lah bagi saya, which is kemudahan tadi, gelanggang. Gelanggang dah disediakan 48 tahun. Dah hampir 5 dekad. Tapi kita perlukan naik taraf gelanggang tersebut kerana satu faktor cuaca, iklim. Disebabkan ini pun menyentuh kepada kejohanan kerana kejohanan sekarang mendesak agar perlawanan tersebut diadakan di bawah gelanggang yang berbumbung ataupun indoor court. Disebabkan iklim kita terlampau panas dan hujan tak menentu. Kadang-kadang mungkin ada salji. Kemungkinan kan ada ramalan nak turun salji. Jadi alumni boleh bersama-sama kan menyumbang dan menyediakan menaik taraf fasiliti-fasiliti di dalam sekolah SBP itself. Okey. Ketika ini hanya ada 2 zon sahaja. Iaitu? Zon tengah, Sekolah Alam Shah dan juga zon selatan, Kolej Tunku Kursiah. Okey. Tapi untuk yang kita tahu memang perancangan memang cukup banyak kan daripada pihak alumni sendiri kan. Okey, mungkin secara ringkaslah Encik Muttalib kan. Apa daripada pihak alumni sendiri perancangan untuk masa hadapan bagi sukan bola keranjang ini? LeBron James. Yang first harapan kami adalah untuk basically to share, untuk berkongsi dengan komuniti luar apa yang kami dididik di dalam SBP. Itu budaya toleransi untuk kami gunakan dalam sukan ini untuk memupuk budaya toleransi dan semangat kesukanan yang sihat di luar. Kerana bola keranjang ini adalah satu konteks sport, very physical. Tapi kalau kita dapat implement budaya toleransi seperti yang kami dipupuk dalam SBP di luar, saya rasa untuk menimbulkan semangat perpaduan di antara masyarakat berbeza bangsa ini boleh dicapai. Itu yang pertama. Dan yang kedua tadi adalah untuk bagaimana kita nak bersama-sama melibatkan diri dalam kepengadilan seperti 2 alumni yang telah berjaya, contohnya alumni daripada Sains Dungun iaitu Salahuddin Rasman dan alumni daripada Sekolah Menengah Sains Tunku Ahmad Shah Kuantan iaitu Irfan Hamdani. Dia dah berjaya untuk menjadi pengadil di sukan bola keranjang yang diiktiraf oleh MABA. Jadi kita nak meramaikan lagi lah program-program seperti ini. Program ini juga dijalankan oleh atas usaha oleh SBP, MABA dan alumni. Terbaiklah, memang terbaik daripada pihak alumni sendiri kan. Asas yang kukuh yang telah disiapkan selama 40 tahun yang lepas. Itu dia. Okey, kita nak berhenti rehat. Selepas ini kita akan bersama dengan ini saya pasti kalau murid-murid SBP kan yang bermain bola keranjang, kalau tak kenal dia ni, jangan main bola keranjang dah, okey? Nak tahu siapa? Semua selepas ini dalam Sembang Aktif. Jeng, masih lagi menyaksikan Sembang Aktif bersama dengan saya, Akmal Nazri. Seperti mana yang saya katakan tadi kan, kalau anda bersekolah di sekolah berasrama penuh, lepas tu bermain bola keranjang, tak kenal pula siapa di sebelah saya ni, berhenti main bola keranjang, main sukan lain. Siapakah beliau? Ini yang saya katakan tadi. Kita ada Wakil Persatuan Bola Keranjang Malaysia atau dikenali sebagai MABA, iaitu Encik Liu Yong Chun, Pengerusi Jawatan Kuasa Pembangunan Bola Keranjang Bukan Cina dan Pengerusi Jawatan Kuasa Penganjur Piala MABA 2022 atau lebih mesra kita panggil Encik Liu. Apa khabar Encik Liu? Khabar baik, terima kasih. Wah, sihat ya. Saya rasa umur Encik Liu sekarang macam 41, betul ke? Terima kasih, teh tarik Nadi. Teh tarik je. Baik Encik Liu, kalau kita nak bercakap mengenai sukan bola keranjang kan di SBP ataupun Sekolah Berasrama Penuh, dan saya pasti Encik Liu juga merupakan salah seorang Malaysian Basketball Association ataupun MABA itu sendiri kan. Bagaimana kalau daripada pihak MABA sendiri melihat badan induk yang menaungi sukan bola keranjang di Malaysia ini, sehingga kini bagaimana perkembangan sukan ini secara umumnya di negara kita Malaysia, Cik Liu? Untuk makluman, MABA telah ditubuhkan pada tahun 1958. Okey. Dengan hasrat. Hasrat yang penting sekali nak jadi bola keranjang adalah satu sukan yang paling popular di Malaysia. Okey. Itu yang hasrat MABA. Okey. Dan selama ini MABA
tiap-tiap tahun ada berbagai menganjurkan berbagai program dan aktiviti seperti ada kursus jurulatih, kursus pengadil dan table officer. Semua ni MABA setiap tahun menyediakan satu program yang lengkap sekali. Ini bermakna siapa yang minat dalam bola kanjang, campur. Masuklah MABA. Contribute, memberi sumbangan, lepas tu directnya menjadikan bola keranjang itu satu sukan yang amat popular di negara kita. Itulah dia. Baik, sedikit info juga saya nak kongsikan kepada anda kan. Mungkin ada di kalangan anda, Mr. Lee macam pernah nampak, macam kenal. Dia ni merupakan jurulatih bagi pasukan kebangsaan Malaysia kita untuk sukan SEA pada tahun 1989 dan menjadi Johan, betul? Kebetulan bukan jurulatih, pengurus pasukan, lagi hebat lagi. Tepuk semua kat belakang tu, tepuk. Baik, tapi Cik Liu sendiri kan, apa peranan MABA sendiri dalam menyokong sukan bola keranjang yang melibatkan sekolah berasrama penuh ini, Mr. Liu? Ya, sebelum ni saya akan bagi penjelasan sikit. MABA setiap tahun ada menganjurkan pertandingan kejohanan bawah 15 dan 17. Dan 2-3 tahun yang lalu ni dengan pemimpin, dengan presiden yang berbahagia Datuk Seri Lee, dia cukup ambil perhatian terhadap SPP. Ini bermakna dah nampaklah. SPP program, segala SPP program MABA cukup ambil perhatian. Ini pernah tahu. Saya sebagai selaku pengurusi jabatan kuasa ni tahu yang ramai murid-murid sekolah SPP ada bakat. Cuma mereka tidak diberikan peluang selama ini. Tapi MABA ini dah ambil langkah yang positif, langkah yang berat. Ini bermakna bagi tahu semua murid-murid SPP peluang sedia ada. Itulah dia kan. Dan katanya juga Mr. Liu merupakan alumni MCKK, betul? Ke ataupun saya mendapat info yang salah? Salah. Sebenarnya di mana? Saya bukan alumni MCKK, alumni Songhua. Songhua Chinese School. Tapi saya sebagai seorang Mekoba Honorable Member. Kalau nak tahu apa dia, silakan Google. Okey, baik. Mr. Liu sendiri, apakah betul-betul sumbangan ataupun sokongan yang diberikan oleh pihak MABA sendiri kepada sukan ini, iaitu sukan bola keranjang di sekolah berasrama penuh pada masa kini dan juga pada masa akan datang, Mr. Liu? Terlebih dahulu saya ingin emphasize katakan visi dan misi MABA. Apa misi dan visi dia? MABA itu cukup tahu sedari melalui bola keranjang akan mempromosikan keharmonian, integrasi kaum dan persatuan kebangsaan di Malaysia. Itu dah. Ini bermakna kalau kata murid-murid SPP memahami atau mengetahui hasrat MABA, tahu main basketball, main bola keranjang, boleh campur dengan berbagai bangsa. Kaum. Ini pandangan saya, ini amat mustahak, paling mustahak dalam konteks Malaysia sekarang. Betul. Keharmonian, integrasi kaum, persatuan bangsa amat diperlukan di Malaysia kita. Melalui platform basketball. Ataupun platform sukan itu sendiri kan, sebab kita tahu kalau sukan ini bukan saja dapat menyiapkan tubuh badan dan ia juga dapat menyatukan saya rasa seluruh bangsa juga kan, betul? Orang kata satu perpaduan itu, betul? Tapi sebelum saya nak pergi ke soalan terakhir ni kan, kalau saya lihat mungkin 10 tahun yang lepas, mungkin ketika itu zaman saya sekolah menengah lah kan, sukan bola keranjang ni dia tak menjadi orang kata tempat utama di kalangan murid-murid yang
berbangsa Melayu. Tapi sekarang ni macam mana Mr. Liew sendiri? Adakah benda itu sudah pun bertukar, yang mana sekarang pula budak Melayu ini berlumba-lumba pula untuk memilih sukan bola keranjang ini sebagai sukan utama di tempat mereka, Mr. Liew? Kalau katakan konsep ini Cik Amar sebutkan 10 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu, memang betul. Tapi sekarang lain. Sekarang lain. Peranan maba ni bersama kerjasama dengan SPP lain. Sudah tahu matlamat macam mana melalui bola keranjang. Yang itu yang penting sekali sebab di SPP semua murid-murid ramailah, semua Melayu kan. Ini bermakna kalau pada sekarang ni boleh menanam semangat persatuan, semangat integrasi, semangat keharmonian di antara kalangan murid-murid SPP. Jauh beza. Itu satu sebab juga sekarang SPP, murid-murid SPP peminat sangat dengan bola keranjang. Contohnya MCKK. Form 1 tadi pada tingkatan itu dia ada 18 orang. 18 orang tak pernah main basketball tapi mereka minat. Form 2, Form 3, Form 4, Form 5 semua masing-masing ada pasukan. Betul. Sama juga dengan sekolah lain, Sedar, STAR, Ipoh, SAS, semua ada. Sudah ada pelapis. Ini bermakna boleh nampak ada perkembangan bola keranjang di SPP makin meluas. Nampak. Tapi Mr. Liew, saya nak kacau sikitlah. MCKK bola keranjang ni tak kuat kan? Tak kuat kan? Tak kuat. Saya gurau. Maaf saya salah tu. Salah. Okey, salah. Antara berapa 40 tahun, 48 tahun. Mereka hebatlah. Tak hebat sangat. Cuma 18 kali johan saja. Ui, cukup hebat. Okey, kita letak ke tepi sekejap pasal sekolah MCKK ni kan. Habis saya ni kejap ni, saya jumpa di balik ni. Cik ada kan? Okey, apa perancangan maba terhadap sukan ini pada masa akan datang, Mr. Liew? Kalau nak cakap masa panjang, memang panjang. Okey. Semua sudah ada, tapi yang ada soalan kan nanti saya akan bagi lebih lanjutnya. Bagi dah secret sikit, simpan sikit, bagi dah suspense sikit. Okey. Tak boleh cakap kan ni? Mungkin bagi dah suspend, tahu nanti ada. Nanti ada. Mungkin sedikit sahaja, mungkin satu saja sebelum kita berhenti rehat ini. Perancangan pada masa hadapan daripada pihak maba. Maba bukan saja di dalam negara kita. Maba juga ada satu rancangan yang hebat. Direct ada sejalan langsung kontak dengan FIBA. FIBA? Ya. FIBA tahu kan? FIBA saya belum pernah dengar. FIFA saya tahu. FIBA. Maba sudah edarkan satu laporan lengkap. Bagi tahu tujuan dia, bagi tahu FIBA langkah-langkah akan yang ambil oleh maba untuk mempromosikan bola keranjang dan sekali lagi saya akan diulang lagi untuk memupuk persatuan kebangsaan di Malaysia. Ya, itu dia. Kenapa tiba-tiba kita rasa macam suspend pula kan? Suspense nervous sikit kan? Okey, kepada anda semua jangan ke mana, kita berhenti rehat sekali lagi. Selepas ini, kita akan kembali lagi bersama dengan saya dalam Sembang Aktif. Tapi MCKK itu memang kuat. Murid-murid masih lagi bersama dengan saya, Sembang Aktif. Saya suara macam ni sebab saya agak gementar sedikit kan. Mungkin kerana tadi saya telah bercakap mengenai perkara yang baik-baik saja untuk MCKK. Dan sekarang ini saya bersama dengan orang MCKK. Encik Anam, khabar macam mana? Okey? Baik. Alright. Baik, mungkin di segmen akhir ini kan, saya nak tahu mengenai daripada pihak SBP sendiri. Kita tahu kalau melihat daripada kejayaan yang orang kata kejohanan-kejohanan sebelum ini, yang orang kata diraih oleh SBP itu sendiri kan, yang mana sejak tahun 1970-an itu sendiri. Macam mana ni perancangan untuk masa hadapan daripada pihak Sekolah Berasrama Penuh SBP itu sendiri bagi sukan bola keranjang? Saya pasti banyak ni perancangannya ni. Okey, terima kasih Saudara Akmal. Ya. Memang MCKK dekat di hati, tetapi sekarang saya mewakili bahagian pengurusan Sekolah Berasrama Penuh bercakap untuk semua 70 SBP. Betul. Okey, baik. Pada ketika ini, sama ada di kedai kopi, atau di shopping mall, di ruang tamu rumah, ataupun di bilik guru, perkara yang disebut sekarang ini ialah perpaduan. Betul. Unity. Ya.
Dan secara tak langsung unity ini jugalah yang diharapkan oleh BPSBP melalui penglibatan murid dalam bola keranjang. Ya. Mr. Liu tadi ada menyentuh sedikit bahawa ini adalah satu alat untuk perpaduan bukan sahaja dalam ahli pasukan di sekolah tetapi juga dengan komuniti luar. Ada sekolah telah mulakan dan BPSBP ingin dirancakkan oleh sekolah-sekolah lain. Kita tahu seperti yang saya sebut awal tadi kan, bola keranjang ini dimainkan oleh murid-murid bangsa tertentu. Ya. Bayangkan apabila pasukan SBP boleh membawa keluar daripada sekolah dan bermain di satu gelanggang misalnya di Chinese New Village. Okey. Terpegun penduduk sekeliling Ya. melihatkan bahawa ada anak-anak SBP yang boleh bermain di peringkat itu. Kita bukan cakap sahaja di antara pertandingan antara sekolah peringkat daerah. Yang itu dah memanglah dah ada interaksi. Ya. Bahkan dah ada pun kemenangan-kemenangan peringkat daerah. Tetapi apabila dibawa kepada komuniti dan komuniti lihat ini adalah satu yang baik. Manalah tahu mungkin timbul pula nanti di komuniti tersebut tunjukkan bahawa kebolehan mereka bermain sepak takraw mungkin. Jadi itu jadi sukan ini boleh dijadikan sebagai satu alat perpaduan. Jadi satu objektif BPSBP ialah untuk sekolah-sekolah SBP ini bawa murid-murid itu keluar ke komuniti sebagai satu saluran untuk bertanding. Bila bertanding, kita rapat, ada kerjasama, ada perpaduan. Ya, itu dia. Tapi betul juga kalau saya nak sentuh sikit tadi kan, kadang-kadang orang akan melihat, siapa yang main hebat sangat bola keranjang tu kan? Itu kan Akmal, alah ayah dia kan Cik Mutalib, Shark Basketball Club tu. Cik Mutalib, ayah saya ke tu? Okey, tapi harapan KPMC, saya rasa harapan yang cukup besar kan daripada pihak KPM sendiri dan juga SBP untuk sukan bola keranjang ini. Okey, selain daripada itu, kita tak nak murid-murid ni terbatas di peringkat kejohanan SBP sahaja. Ya. Kejohanan dah banyak dah. Betul. Dengan adanya sekarang kemudahan gelanggang tertutup. Jadi bola keranjang ni boleh dimainkan 5 sebelah. Betul. 3 sebelah. Bawah 14, bawah 15, 16, 17 boleh berlangsung sepanjang hari. Kerana macam saudara Akmal sebut tadi, kalau salji turun pun tak terganggu. Jadi bola keranjang ni boleh digiatkan kerana ada ruang-ruang tersebut. Dan juga peranan BPSBP bersama-sama dengan alumni ialah untuk menganjurkan kejohanan ini supaya menjadi lebih mantap. Kadang sekarang ini kita ada kemudahan 2 sekolah yang dah ada gelanggang berbumbung. Mungkin lepas ni inisiatif akan diteruskan dengan kerjasama alumni dan juga kementerian untuk membina gelanggang berbumbung untuk beberapa sekolah lain lagi supaya di setiap zon nanti akan ada gelanggang sedemikian. Dan di peringkat yang lebih jauh, kita ingin ketengahkan lagi pemain-pemain yang berbakat luar biasa ni ke peringkat yang lebih tinggi. Peringkat antarabangsa. Dan bahkan pada hari ini ada yang telah berlatih, yang sedang berlatih dengan pasukan remaja kebangsaan. Itu perkembangan yang baik. Dan juga ada ruang kita akan adakan all-star team untuk bertanding di peringkat regional, peringkat rantau. Kerana perpaduan ni bukan sahaja dalam, tapi dengan juga negara-negara lain. Terbaik. Okey, baik. Kalau kita nak bercakap mengenai sukan bola keranjang ni kan, Cik Adnan kan, saya rasa orang kata masa memang tak cukup. Banyak untuk kita kemukakan antara perkara-perkara yang menaik dalam sukan bola keranjang ni. Tapi itulah masa pun tak cukup sebenarnya, Cik Adnan. Mungkin secara rumusan lah kan, apa yang Cik Adnan harapkan untuk sukan bola keranjang ini daripada pihak Cik Adnan sendiri. Apa yang Cik Adnan nak sangat sukan bola keranjang ini. Mungkin satu hari nanti akan orang, kalau kita tahu Malaysia je dah ada dah dekat World Bay Competition bagi sukan bola keranjang kan. Apa? Okey, bola keranjang secara khusus kita harapkan 1 tahun nanti akan kembali semangat 89 untuk kita sekurang-kurangnya di peringkat Asia Tenggara menjadi johan. Amin. Sebagai seorang pendidik, ini adalah hasrat saya dan juga semua guru-guru.
sukan bola keranjang ataupun apa jua dimainkan dengan ada tujuan, iaitu kalau boleh falsafah saya lah sebagai seorang PK Koko dulu dan juga pendidik yang memang bergiat dalam sukan, ialah 4D. 4D? 4D. 1D apa dia? Okey, dia bukan D grade lah. Kalau grade tu akademik rendah lah. Ini dalam sukan. D yang pertama ialah disiplin. Okey. Disiplin kena ada. Okey. Okey, D yang kedua ialah desire. Kemahuan. Keinginan. Ya. Jadi murid-murid ni walaupun di tingkatan 1 lagi, dia dah menanam semangat. Satu hari nanti aku akan menjadi wakil sekolah dan memenangi Piala Hamdan Tahir ataupun Piala Siti Zainab. Yang ketiga ialah diligence. Kerja kuat. Kalau tak ada usaha, tak ke mana juga. Disiplin tanpa usaha tak boleh bawa ke mana. Ya. Dan yang keempat ialah determination. Kemahuan itu untuk menang, untuk menjuarai, untuk bersama-sama, bersaing. Jadi 4 tu saya selalu tekankan. Disiplin, desire, diligence, determination. Iya, itu dia. Ingat untuk menjadi pemain bola keranjang yang hebat, ingat 4D itu. Disiplin, determination, deterjen pula. Itu lain. Desire dan juga determination. Deterjen tu yang basuh baju. Baik, kita ucapkan terima kasih banyak-banyak diucapkan kepada Encik Ana sendiri daripada Timbalan Pengarah Sektor Pembangunan Murid dan Kepimpinan Bahagian Pengurusan Sekolah Berasma Penuh Kementerian Pendidikan Malaysia, dan tak lupa juga 2 orang pimpinan yang lain, iaitu Encik Muttalib dan Encik Liu sendiri. Terima kasih banyak. Sampai di sini saja, kita akan jumpa lagi dalam Semak Aktif seterusnya. Assalamualaikum. Ingat 4D tau. Bye. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih atas peluang. Didik TV KPM